Selamat sejahtera saudara-saudari. Hari ini kita akan mulakan lesson baru kita. Jom semua sebut nama sejahtera dalam bahasa Tamil. Pastikan tangan sudah letak seperti yang ada dalam gambar ini. Senyum, mata memandang ke hadapan kepada orang yang anda ingin mengucapkan selamat sejahtera dan sebut Vanakkam. Sekali lagi, Vanakkam. Sekali lagi, Vanakkam. Okey, jom kita mulakan lesson hari ini. Hari ini kita masuk ke lesson keempat. Sebelum ini kita dah belajar huruf A. Okey, semua sebut A. Saya rasa saudara-saudari dah tahu ini A. Kemudian kita dah belajar huruf Ni. Okey, ini Ni. Kita dah belajar. Hari ini kita belajar huruf baru iaitu Il. Okey, Il. I-L. Il. Okay, bunyinya Il. Okay, A, Ni, Il. Ini adalah huruf baru bagi hari ini dan Il bunyinya. Il. Okay, A, Ni, Il. Bagaimana kita nak sebut? Sebab cikgu dah kata, cikgu hanya ajar melalui perkataan. Jadi ini tiga ini adalah satu perkataan. Maka bagaimana nak sebut? A, Ni, Il. Ialah Anil. Masa tulis, kita kena tulis rapat sebab itu adalah satu perkataan. Jadi, A, Ni, Il, Anil. Apakah maksud Anil? Apakah maksud Anil? Anil ialah tupai. Ini gambarnya. Okay, tupai, Anil. Sekali lagi, A, Ni, Il. Huruf baru hari ini adalah Il. Il. Jadi, Anil. Anil maksudnya tupai. Baik. Il ini kalau kita lihat dalam bahasa Tamil ada beberapa il. Okay, ada 3 jenis il. Jadi saya akan bantu. Cikgu akan bantu bagaimana nak sebut il ini. Okay. Okay, ini adalah gambar mulut kita. Yang putih-putih ini adalah gigi kita. Yang ini adalah lidah kita. Yang merah di dalam ini adalah lidah kita. Jadi di hadapan ini, hujung lidah kita ini perlulah diletakkan di belakang gigi ni. Okey, di belakang gigi ni kita katakan il. Okey, kita letakkan ujung lidah ini di belakang gigi ini dan nyatakan il. Sebab apa kita perlu belajar ini? Sebab kita ada lagi 2 il yang perlu kita nyatakan. Jadi lebih baik apabila kita mula belajar, kita mula dengan cara yang lebih baik. Jadi Il. Letakkan ujung lidah anda di belakang gigi ini, di gigi hadapan ini, di tengah-tengah gigi hadapan ini, katakan il. Okay, il. Biar ujung lidah ini sentuh lelangit kita. Lidah kita perlu sentuh lelangit di belakang gigi hadapan ini. Betul-betul di belakang gigi hadapan kita. Tapi lidah ini sentuh lelangit di belakang gigi itu. Bukan sentuh pada gigi tetapi sentuh pada lelangit di belakang gigi itu. Itulah cara kita mengucapkan il. Jadi A, Ni, Il. A, Ni, Il. Anil. Anil. Anil ialah tupai. Kita pergi ke satu lagi huruf baru iaitu huruf kedua dalam lesson keempat ini. Okay, kita tadi dah belajar il, kita akan belajar huruf baru iaitu pa. Okay, dia pa. Okay, bukan pa. Pa. Ini adalah pa. Ini adalah pa. Jadi tadi kita dah belajar il, ini adalah pa. Jadi pa, il. Pa, il. Pa, il. Ini juga adalah satu perkataan. Maka bagaimana kita sebut? Pa, il, pal. Bagus. Okay, pa, il, pal. Pal maksudnya susu. Okay, susu kita panggil pal. Tak kiralah apa susu, tapi semua jenis susu asasnya ialah pal. Bahasa Melayu pun sama kan? Kita kata susu lembu, susu kambing, susu kerbau kan? Tapi asasnya ialah susu. Sama dalam bahasa Tamil, kita panggil pal. Pal ialah susu. Okay, kita akan lihat huruf yang ketiga dalam lesson keempat ini. Kita akan lihat huruf ketiga.
A kita sudah belajar, pa baru kita belajar. Kita letak satu huruf yang bernama ip. Okey, ip. Ini adalah ip. IP, ip. Okey, jadi a, ip, pa. Sekali lagi, a, ip, pa. Ini ip. Ulang lagi, ip. Bagus. A, ip, pa. Okay. A, ip, pa. Apa, bagaimana nak sebut perkataan ini? Apa. Okay. A, ip, pa. Apa. Apa maksud apa? Apa ialah ayah, bapa. Okay. Ayah, bapa adalah apa. Okay. Apa. Sekali lagi. A, ip, pa, apa. Apa ialah ayah, bapa. Okey, hari ini kita dah belajar 3 huruf baru. Jom kita tengok 3 huruf ini. Ini adalah il. Kita dah belajar il. Il, bagaimana nak sebut il? Letakkan ujung lidah anda di belakang gigi hadapan dan pastikan kena pada lelangit kita. Okey. Jadi bagaimana sebut il? Il. Ini adalah sebutan il. Huruf yang kedua kita dah belajar ialah pa. Okey, pa. Tadi saya dah ingatkan kalau kita ada satu huruf lebih di sebelah ini, kalau bagi ni bentuknya bunyinya adalah 2 kali a. A bunyinya. Jadi pa, 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 bukan pa. Okey, pa. Dan huruf ketiga hari ini adalah ip. Ip. Kita dah belajar 3 huruf baru hari ini dan cuba kita mula menulis. Okey, jom kita pergi menulis. Untuk menulis anda perlu sediakan kertas seperti ini. Saya dah nyatakan dalam lesson-lesson yang sebelumnya dan tolong sediakan kertas seperti ini. Okey, jom kita pergi menulis dan lihat dulu. Yang pertama ialah mesti dengar dan mestilah melihat dan baru mencuba ya. Lihat dulu, beberapa kali lihat, kemudian hentikan YouTube ini sekejap dan tulis. Kemudian pergi ke huruf kedua, lihat beberapa kali, hentikan, pergi dan tulis. Okey, itu cara menulis. Okey, ini adalah il. Okey, il. Bagaimana nak tulis? Okey, ini adalah cara menulis il. Kita lihat kali kedua. Okey, ini adalah cara menulis il. Kita lihat sekali lagi. Ini adalah cara menulis il. Hentikan sekejap YouTube ini, kemudian anda cuba menulis dalam buku yang saya suruh beli dan tulis dan tulis dan tulis beberapa kali hingga anda menjadi pandai. Okey, kita pergi ke huruf kedua hari ini iaitu pa. Okey, pa. Ini nampak seperti ada 2 huruf. Sebenarnya dalam bahasa Tamil ini adalah satu huruf di mana ini adalah pa dan ini adalah pa. Jadi untuk bunyikan a ini kita ada tanda ini. Ini satu tanda. Ini bukan huruf. Ini adalah satu tanda yang standard. Apabila kita nampak tanda ini bunyinya ialah 2a. Okey, a bunyinya. Jadi pa bunyinya. Okey, jom kita lihat bagaimana nak tulis. Satu garisan lurus ya. Tangan cikgu menggetar. Okey, satu garisan lurus. Ini semua lurus. Seperti kita guna pembaris ya, sangat lurus. Bagi cikgu tunjuk ya. Ini adalah satu garisan yang lurus. Sebab cikgu guna mouse, okey, dan besar sangat tulisan, jadi dia menggetar sikit. Okey, jadi garisan mestilah lurus seperti kita guna pembaris. Okey, lurus ke bawah, kemudian lurus mendatar ke kanan dan lurus ke atas. Okey, kemudian kita pergi tinggalkan sedikit ruang di tepi,
Kemudian kita buat satu garisan lurus ke bawah, satu garisan tepi ke kanan, mendatar ke kanan, dan satu garisan lurus ke bawah seperti yang ada dalam gambar ini. Jom kita tulis sekali lagi. Okey, sekali lagi, kali ketiga. Cikgu menggetar ya sebab itu dia nampak macam itu. Okey, tapi anda bila tulis kecil tak adalah teruk sangat kan. Tapi bila melatih kita dah pandai. Okey, apabila tulis di sini, okey, maka cikgu bergerak ke bawah. Kemudian dia nampak cikgu naik balik. Sebenarnya tidak. Cikgu turun ke sini, habislah. Kemudian pergi balik ke atas, garis. Tak perlu buat satu garisan dan garisan atas kebalik. Tak perlu ya. Dia buat satu garisan ke bawah. Okey, kemudian pergi ke atas. Buat satu garisan mendatar ke sebelah kanan. Kemudian ambil pen keluar. Kemudian pergi ke tengah sini dan buat satu garisan lurus ke bawah. Itu kita panggil pa. Okey, kita panggil pa. Dan cara menulis cikgu dah ajar. Okey, tadi kita lihat il. Sekarang kita lihat pa. Okey, kita akan lihat huruf yang ketiga bagi hari ini, iaitu ip. Okey, ip. Jom kita lihat bagaimana tulis. Sama, tadi dah tulis pa kan, jadi kita dah pandai tulis huruf ini, iaitu turun ke bawah lurus, kemudian pergi ke kanan mendatar lurus, kemudian pergi ke atas lurus. Dan kita pergi ke tengah-tengah buat satu bulatan. Jadi itu adalah ip. Sebenarnya itu bukan bulatan, itu adalah titik. Sebab bulatan ini sangat besar, cikgu buat bulatan. Sebenarnya ini adalah satu titik yang perlu nampak, itu saja. Okey, kita cuba menulis sekarang. Okey, kita lihat sekali lagi. Okey, kita lihat satu kali lagi. Okey. Ini adalah cara menulis ip. Jadi, hari ini kita dah belajar 3 huruf baru, iaitu il, pa, ip. Sekali lagi, il, pa, ip. Okey, kita dah belajar 3 huruf baru dan kita dah belajar cara menulisnya. Okay, jadi saya harap saudara-saudari dapat melatih. Tak ada apa yang kita boleh belajar tanpa melatih. Ya, saya harap saudara-saudari dapat membaca perkataan-perkataan yang saya sudah ajar dan dapat melatih tulisan-tulisan ini supaya anda boleh membaca dalam bahasa Tamil. Okay, saya harap saudara-saudari boleh tulis begini. Apa yang saya dah mengajar tu, tolong tulis begini dalam buku. Sekurang-kurangnya 2 kali. Ini kita dah biasa di sekolah rendah kan. Cikgu-cikgu selalu suruh tulis banyak kali kan. Jadi kalau tulis, siapa yang nak tulis lah. Kalau sekadar nak membaca, cukuplah tak payah tulis. Tetapi tulis itu adalah sekali. Okay? Mendengar, membaca, bercakap dan menulis adalah satu package dalam belajar sesuatu bahasa. Jadi senang. Bila ada masa, cuba tulis sikit. Beli buku macam ini, tulis sikit. Kenapa kita perlukan buku begini? Kerana kita tahu bagaimana nak tulis. Di mana dia punya limit dia. Di mana dia punya pusingan dia. Di mana had tulisan itu. Okay, itu adalah sebabnya kita perlu tulis begini. Okay, selepas dah kita mahir di sini, kita tak perlulah guna buku seperti ini. Kita boleh guna buku biasa. Tapi mula-mula kita perlu tahu supaya kita dapat selaraskan saiz tulisan. Okay, kita tahu bagaimana kita nak tulis ma dan di mana kita nak letakkan du ini contohnya. Okay, bagaimana kita nak tulis a, di mana kita nak letakkan du contohnya. Okay, bagaimana kita nak tulis a, kemudian im, kemudian ma dalam satu baris lurus supaya nampak cantik dan kemas. Okay, saya harap semua orang faham dan dapat melakukan latihan selalu. Itu saja untuk hari ini. Jom kita ucapkan terima kasih dalam bahasa Tamil.
Okey, letakkan tangan seperti yang ada dalam gambar. Pandang muka cikgu. Okey, kemudian sebut nandri. Nandri. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dalam lesson yang akan datang. Bye-bye. Kalau saudara-saudari rasa lesson ini berguna, tolong subscribe dan tekan button bell ini supaya semua video saya akan sampai kepada saudara-saudari. Kalau juga saudara rasa ini sangat berguna, share kepada kawan-kawan supaya bahasa Tamil ini boleh dipelajari oleh rakan-rakan kita. Dan akhirnya, jangan lupa tekan like. Bye-bye.